قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaruz dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sejuk, tak turun hujan kan? Lepas Alhamdulillah. Tak turun hujan dah. Allahumma shayban nafi'an. Jadi moga hujan yang turun Allah berikan keberkatan dengan hujan yang turun. Tengah ni pun dah kosong ke ni? Bagi isi tengah ni. Kosong tu kan. Duduk depan terus macam sini. Depan sini. Belakang makcik ni. Masuk semua. Oh, ramai lagi. Sini. Duduk tengah saya. Selah-selah. Saya ingat habis dah. Ramai lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sila. Main duduk depan sini, makcik depan ni. Tepi ni ada. Depan sini pun ada ni. Tepi ni pun ada. Alhamdulillah. Boleh Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam kajian penyakit hati. Ini hati-hati yang berpenyakit sama lah tu. Hari itu kita berhenti buka surat 12 lah. Yang last kali buka surat apa? 11. 11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh no? Insya-Allah kita mula. Rasulullah surat 11. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa tidak memiliki kejujuran tidak memiliki iman. Nabi kata, sesiapa yang tidak memiliki kejujuran maka boleh dipastikan iman dia tak ada. Jadi orang yang ada iman dia jujur dalam perkataannya dan jujur dalam tindakannya dan jujur dalam i'tiqadnya. Apa yang di hati itu yang di mulut. Nama dia jujur, kan? Jadi kata hati pun baik, mulut pun kata baik, kan? Jadi kata Nabi, sesiapa yang tidak memiliki kejujuran tidak memiliki iman, dan sesiapa yang tidak memelihara janji bukanlah seorang yang beragama. Orang yang tak memelihara janji, makna dia pastikan orang tu tidak beragama. Dia tak pelihara janji dia. Jadi hadis ini riwayat daripada Tabrani dan Baihaqi. Jadi bijak pandai Melayu kata, mengungkapkan satu lunas akhlak bersifat alami ini menerusi pepatah. Dia kata kerbau dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Jadi kerbau tu dipegang pada tali. Kalau tak pegang tali dia lari, kan? Dan manusia tu berpegang pada janji. Kalau dia tak janji dia tak boleh pegang, maknanya bukan manusia lah tu. Kan? Jadi justru manusia khianat pada janji dan ikatan amanah adalah lebih hina daripada kerbau. Jadi orang yang tidak berpegang pada janji dan dia berkhianat pada janji dan pada ikatan amanah, dia pecah amanah, makna dia dikira lebih hina daripada kerbau dan lembu. Seperti peringatan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala boleh juga bermuka dua sebab tak sama perkataan dengan hatinya, kan? Sebab kita kaji pun di sini ialah yakin hati, kan? Termasuklah tu. Jadi orang yang tak berpegang pada janji ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun.
Walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya kata Allah, kami telah jadikan neraka Jahannam tu satu tempat bangsa jin dan manusia. Neraka Jahannam tu Allah sediakan untuk menyeksa makhluk daripada jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah. Jadi yang menjadi penghuni neraka Jahannam ni ialah daripada bangsa jin dan manusia yang hati mereka ada tapi keras hatinya. Yang hatinya bukan tak ada, tetapi hatinya tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak memahami nasihat agama, tidak memahami seruan-seruan Al-Quranul Karim. Jadi yang dikatakan halal, dia kata haram. Yang Allah kata haram, dia kata halal. Yang ni hati jadi keras. Ketika mana kita buat suatu perkara yang dilarang oleh agama, maka lama-lama hati kita keras. Jadi sebab hati keras tadi ni, Allah masukkan dia ke neraka Jahannam untuk dibakar. Dan jadi untuk dibakar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pasal apa mereka dimasuk dalam api neraka? Sebab mereka punya hati, tapi hati mereka tidak guna dengan sepatutnya. Mereka menggunakan sesuai dengan hawa nafsunya. Al-Quran mereka tak fahami. Dan mempunyai mata ada. Tetapi tidak mahu melihat dengan bukti keesaan Allah. Mata ada tapi tidak melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Buat apa guna mata? Kan? Mata ada tapi keagungan Allah, keesaan Allah dia terlihat. Dan dia ada telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Tak mahu dengar nasihat agama. Tak mahu dengar nasihat. Kan? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Kan? Nasihat agama dia tidak mendengarnya. Bukan dia pekak. Dia tak mau dengar. Bukan dia tak dengar dah, bukan dia pekak dah. Suara azan dia dengar, tapi buat tak dengar. Dia tangguh solat dia. Dia tak mau sembahyang. Kan? Jadi nasihat agama dia tak mau dengarkannya. Mereka itu seperti binatang. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ada hati tetapi tidak mau memahami Quran. Ada mata tapi tidak mau melihat keesaan Allah. Ada telinga tak mau dengar Quran, tak mau dengar nasihat agama. Orang yang macam tu kata Allah, ulaika kal an'am. Orang seperti itu macam binatang ternak. Kal an'am, macam binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Binatang, kalau kita ajak dia mengaji, dia tak mau mengaji. Memang dia binatang. Kita ajak dia, jom kita mengaji, jom kita baca Quran, dia mau tak? Jom kita sembahyang. Memang dia tak mau. Pasal apa? Dia binatang. Tapi kalau kita manusia yang semua ada, fikiran ada, kepala otak pula. Otak kita ada. Kemudian semua kita ni ada, kan? Mana kita menggunakan fikiran. Tapi kita tak mau juga. Bahkan balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa balhum adal. Manusia yang tak mau mendengar peringatan Allah. Dia tak mau melihat keesaan Allah. Dia tidak mau memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih teruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Jadi ketika mana kita lalu baca ayat Quran kan, dalam peringatan-peringatan ini, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami daripada golongan yang lalai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang sentiasa mengingati perintah-Mu, ya Allah. Yang mengingati nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan-golongan yang sentiasa mengingati-Mu, ya Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, golongan seperti ini, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam neraka. Ada hati tak mau memahami, ada mata tak mau melihat keesaan Allah, ada telinga tak mau dengar nasihat. Mana mereka itu adalah kal an'am balhum adal. Allah bahasakannya mereka seperti mana binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmatullah, tuan-tuan tak ada, kan saya seorang je, perempuan yang semua. Kan? Jadi Rasulullah turut memberi peringatan. Nabi beri peringatan. Wahai manusia, kata Nabi,
Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, wahai manusia, sekiranya ada di kalangan kamu yang dilantik sebagai wakil pentadbir oleh kami. Wakil pentadbir, mana dia yang mengurusi urusan Islam, yang mengurusi urusan orang ramai, dan kemudian menyorokkan daripada kami walaupun hanya sebatang jarum. Kemudian dia seleweng, dia rasuah, dia sorok, kan? Walaupun sebatang jarum, maknanya apa? Kecil lah, batang jarum je. Inilah amanah tu, Masya Allah. Ketika mana kita diberikan amanah dalam mengurusi apa sahaja, sama ada urusan tu besar ke ataupun kecil ke, walaupun sebesar jarum dia sorok, kata Nabi, dia menyorokkan daripada kami walaupun hanya sebatang jarum atau lebih, dia sudah berkhianat. Dah khianat dah. Walaupun dia sebesar batang jarum yang kecil je, khianat dah. Masya Allah, kan? Jadi, dan akan membawanya di hari kebangkitan. Dia akan bawa esok hari kiamat. Sebab itulah amanah tu, dia berat. Bukan mudah. Jawatan, pangkat, kedudukan tu bukan mudah. Maka orang yang dah bersedia menanggungnya, dah bersedia bertanggungjawab dunia akhirat, maka terimalah dia. Itulah para sahabat Nabi SAW, mereka semua kalau diberikan jawatan pakat tolak. Tak sama macam kita akhir zaman ni pakat berebut, kan? Sahabat Nabi SAW pakat tolak, tak mau. Dia berikan jawatan dipaksa, sampai dipaksa. Masya Allah, kan? Umar bin Khattab ketika mana dilantik menjadi khalifah, dan dia panggil seorang sahabat. Sahabat tu kata, tolak, aku tak mau. Kata Umar bin Khattab, kalau hampa dah baiat saya jadi khalifah, hampa pun kena sedia juga saya, tolong saya, kan? Nak jadikan dia wakil satu kawasan, satu daerah. Masya Allah. Sebab apa? Sebab mereka memahami semua hadis Nabi SAW dengan pahaman yang betul. Bahawa apa? Tanggungjawab itu sebagai satu jawatan, pangkat, kedudukan itu sebagai satu tanggungjawab, bukan sebagai satu kemuliaan, bukan. Ataupun bukan satu jalan untuk memperkaya diri, bukan. Tapi sebagai tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, alhamdulillah, ketika mana Nabi SAW berikan petunjuk, kalau dia diberikan, dilantik sebagai wakil pentadbir ataupun siapa saja jawatannya, maka dia mestilah jujur, jangan dia khianat, amanah mesti dia jaga, jangan pecah amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tiadalah patut bagi seorang nabi itu disangkakan berkhianat. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul, maka tidak patut, mana apa, sifat nabi itu tidak ada khianat. Sebab wajib sifat nabi itu apa? Sifat nabi ada amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mestilah ada ni. Maka Nabi itu tidak disifatkan dengan khianat, tak ada. Ataupun menggelapkan harta rampasan perang, tidak. Harta rampasan perang banyak, lepas tu rasuah, tak ada. Nabi tidak berbuat seperti itu. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan kena ingat, sesiapa yang menggelapkan harta, sesiapa yang berkhianat, sesiapa yang rasuah, dia akan membawa harta rasuah dia, harta yang dia gelapkan tadi, pada hari kiamat bersama dengan harta tu yang dia khianati tadi. Allah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang khianat, siapa yang mencuri harta orang ramai, siapa yang rasuah, esok pada hari kiamat dia datang dengan harta rasuah yang dia bawa tu, yang dengan harta rasuah yang dia curi di dunia dulu. Lepas tu apa? Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tiap-tiap orang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Masya Allah. Jadi Al-Quran telah beritahu kepada kita, sesungguhnya kehidupan ini kehidupan yang sementara. Biarlah kita
Biasa saja. Jangan mencuri walaupun kita miskin. Pasal apa? Kita tahu hidup dunia ni, hidup sementara. Buat apa kita guna kaya? Kaya tetapi hasil daripada harta curi, harta menipu. Mana dia apa? Kita kena jaga. Orang yang belajar, kita kena tahu sesungguhnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah buatkan satu had. Satu had ataupun satu batasan yang tak boleh kita langkau daripada had itu. Justru Rasulullah SAW pernah memberi peringatan bahawa ada 3 tanda orang munafik. Kan Nabi bagi tahu ni. Tadi baru saja yang makcik kata tadi kan. Ada 3 tanda orang munafik. Apabila dia berbicara, dia dusta. Kalau dia sembang je bohong. Sembang je bohong. Kan? Kata je, buka mulut je bohong. Ada buka mulut je bohong. Masya Allah. Kan? Dia memberikan Nabi bagi peringatan kepada kita. Ada 3 tanda. Kan? Kalau dia berbicara, dia berdusta. Ni munafik ni. Dia berbicara dusta. Apabila dia berjanji, Masya Allah, dia khianati. Dia menyalahkan janjinya. Kalau dia janji 1, dia tak buat 1 pun. Kalau dia janji 10, tak buat 1 pun. Itu. Masya Allah. Dia memang ketika dia janji, selalunya tanda-tanda munafik itu suka berjanji. Pertama suka berjanji. Kalau dah suka berjanji, janji banyak, susah nak buat. Itu tanda munafik. Maka tanda-tanda munafik itu ialah apabila dia berjanji, dia menyalahi janji, dan apabila dia diamanahkan, dia khianat. Kalau dia diamanahkan, dia khianat. Sebab niat pertama pun dah lain dah. Sebab itulah kalau kita mulakan apapun perbuatan kita, maka sesuaikan dengan hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Apapun kita buat kena mulakan dengan niat yang betul, maka akan dapat natijah yang betul. Kalau niat kita pun dah tak betul dah, awal pun dah niat tak betul dah, mestilah natijah pun tak betul juga. Kan? Jadi inilah satu tanda-tanda disebut dengan tanda-tanda munafik. Termasuk daripada penyakit hati. Yang kelima, termasuk penyakit hati ataupun hati yang berpenyakit itu ialah nazghun, iaitu menghasut, fitnah dan mencerca. Yang ni memang teruk. Nazghun. Nama nazghun dalam bahasa Quran dia sebut dengan apa? Bahasa Arab nazghun, iaitu apa? Menghasut. Kan? Fitnah dan mencerca. Nazghun ialah mencerca atau memfitnah. Ini penyakit hati juga. Suka memfitnah orang, kan? Suka menyebarkan fitnah. Ia juga membawa makna menghasut. Menghasut. Dia kalau 2 orang yang sahabat, dia tak mau. Dia mesti hasut satu agar berkelahi dengan yang nombor 2 tu. Membujuk dan membisik percakapan hati yang tiada manfaat kebaikannya. Ini juga makna nazghun. Sifat-sifat ini merupakan sifat iblis, laknatullah alaih. Sifat ni sifat iblis. Sifat nazghun, dia bisiklah hati kita agar permusuhan itu ada. Dia bisiklah hati kita agar sentiasa kita dalam keadaan bermusuh. Kan? Masya Allah. Dia tengok orang macam musuh je. Kan? Tengok kawan dia tak kena. Semua tak kena. Masya Allah. Jadi nama dia nazghun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Qul wa qul li ibadi. Kata Allah, dan katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulul lati ahsan, agar mereka berkata-kata dengan perkataan yang baik. Inna syaitan, pasal apa? Sebab syaitan sentiasa yanzaghu bainahum, sebab syaitan sentiasa bersungguh-sungguh menghasut di antara kamu, di antara mereka lah. Yanzaghu bainahum. Syaitan ni menghasut di antara kita.
Dan syaitan ni sungguh-sungguh. Dia bukan apa main-main tak. Dia bersungguh-sungguh menghasut kita. Dia memisahkan orang yang bersahabat, memisahkan suami isteri, memisahkan kerabat, adik-beradik kita berpisah. Adik-beradik kita, dia hasut, syaitan ni hasut hingga berkelahi adik-beradik. Bukan pasal besar mana-mana pun, pasal harta pusaka je. Harta pusaka banyak yang berkelahi. Tak cakap adik dengan abang, abang dengan kak, Masya Allah, berkelahi. Bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Masya Allah, sedih ya. Padahal apa? Pasal dunia je, pasal rumah. Rumah ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Rumah tu bukan yang mahal mana pun. Rumah buruk je pun. Kan? Tak puas hati semua pembahagian. Aku tak boleh buat tu, tak terima. Semua tak terima. Masya Allah. Kan? Pasal apa? Hati yang keras. Kalau dia tahu bahawa sesungguhnya tu bukan milik dia. Kan? Bukan milik kita. Buat apa nak berkelahi? Bukan milik kita. Masya Allah, kan? Jadi, makna dia apa? Makna dia syaitan ini sentiasa akan bisik di dalam tubuh dalam hati kita agar kita sentiasa berkelahi, agar sentiasa kita tak satu lah, kan? InsyaAllah, kan? Testing untuk apa? Untuk mayang tarawih, ya? Itu juga lah, main tarawih ni mic tu kena cantik sikit, kan? Kalau tak, kesian untuk imam. Untuk imam kering, kan? Dia tak boleh nak buat apa, kan? Patutnya banyak lagu yang dia bawa, kan? Ni tak satu tu je. Pasal apa? Mic pengarah suara juga, kan? Alhamdulillah. Khalas, insyaAllah kita sambung. Boleh fokus, ha? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surah Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi, belum habis tadi. No, inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan ni dia sentiasa menghasut di antara kamu. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Jadi syaitan ni dia musuh nyata bagi kita. Nampak permusuhan dia. Dia bisik kita, kan? Dalam keadaan kita berbuat baik, dia kata apa? Jangan pergi ngaji. Masya Allah. Kita niat dah pergi mengaji dah tadi hari Selasa hari ni. Dah pergi mengaji. Tengok pula gelap, kan? Sehari hujan dah ni. Tak payah pergilah, kan? Syaitan ni dia bisik, kan? Dia bisik dalam hati kita, kita pun sokong. Tak payah pergi lah. Walaupun kereta sepah, kan? Kereta ada semua dah. Tapi kata tak hari hujan lah lagi, kan? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan zikir kepada yang Maha Pemurah. Dan sesiapa yang tak mau, yang macam itulah tu, ya'shu ni macam dia tak suka, tak mau. Ataupun dia bantah. Dia kata sesiapa yang tak mau mengingati akan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, apa yang berlaku? Nuqayyid lahu syaitana. Kami akan ikat baginya syaitan. Orang yang tidak menyebut nama Allah melalui lisan dan lidahnya dan hatinya, maka dalam hatinya itu ada syaitan. Yang Allah Subhanahu wa taala qayyid, Allah Subhanahu wa taala samakannya. Allah Subhanahu wa taala akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkan. Rumah yang tak dibacakan Al-Quran, yang tidak zikir kalimah Allah, tak sebutkan nama Allah dalamnya, maka rumah kosong itu akan ada hantu, jin, syaitan dalam dia. Dan begitu juga lidah. Hati yang tidak menyebut nama Allah, yang tidak menyebut kalam Allah, maka dalam hati itu ada syaitan yang menyesatkan dan dia bisik sentiasa. Sebab itulah nasihat kebaikan dia akan bantah. Nasihat baik
Walaupun nasihat tu betul, nasihat baik betul, tapi dia bantah. Dia kata apa? Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Masya Allah. Orang nasihat dia baik, kan? Dia kata apa? Ketika mana ada orang yang berkelahi, kita beritahu kepada tak apalah, kan? Maafkan sajalah. Dia kata tak boleh dimaafkan. Sebab kesalahan dia besar sangat. Kesalahan dia banyak sangat. Masya Allah. Seolah-olah apa? Tak ada dosa. Kita ni dosa banyak. Allah maafkan kesalahan kita. Betul tak? Maafkan kesalahan kita. Banyak mana pun. Kan? Tak sama dengan kesalahan yang dibuat oleh kawan kita. Itu pun kita tak mau memaafkannya. Kita kata apa? Banyak sangat kesalahan dia. Masya Allah. Jadi, وَمَنْ يَعْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Orang yang tidak menyebuti nama Allah, kemudian syaitan akan menghasutnya, lalu menjadikan syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Qarin, maka dijadikanlah qarin dia syaitan yang sentiasa bisiklah hatinya kejahatan dan kejahatan. Jadi kepada manusia yang suka bergunjing. Gunjing ni apa? Membicarakan aib orang lain. Maki hamun orang. Ribah. Ribah. Nah, pasal apa bukan ribah? Membawang. Tu membawang kan? Membawang. Bawang ni ada dua. Ada membawang dibolehkan. Bawang apa? Beli bawang sekilo, 2 kilo kan? Goreng itu boleh ya. Itu boleh. Yang membawang juga kan? Membawang yang meribah ni tak boleh. Menceritakan aib orang lain. Ni dah nak masuk bulan Ramadan ni, bulan puasa. Kena jaga-jaga. Kena kita jaga. Sebab apa? Sebab akan membatalkan pahala puasa. Puasa kita sah, tapi pahala tak ada. Pahala tak ada. Sebab apa? Di siang hari Ramadan kita menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak menahan daripada perkara yang haram. Apa perkara yang haram? Iaitu kata aib orang lain, ribah, namimah, menyebarkan fitnah. Itulah ketika mana dah datang bulan Ramadan ni, yang mana ada grup-grup membawang tu, keluar asal tu. Ataupun bagi tahu Ustaz, kita bagi tahu kat depa, kami berhenti Ustaz bulan Ramadan ni. Lepas Ramadan kita sambung balik. Kan? Kan ada tu kan, grup-grup WhatsApp ataupun majlis-majlis yang selalu apa nama? Nak nilai orang lain. Tak kena. Semua komen orang lain. Beritahu ni nak masuk bulan Ramadan ni, kita berhenti Ustaz dulu. Kan? Kita fokus bab Ramadan dulu, kan? Jadi yang kita gantikan benda-benda zikir. Bacaan Quran, buat grup-grup tadarus, buat kan? Kumpulan kita ramai, buat grup tadarus nak masuk bulan Ramadan. Tapi tadarus tu dalam Ramadan lah. Jangan kita tadarus juga ada satu juga kesilapan dalam bab ni. Jangan kita linggan nak khatam. Jangan linggan nak khatam, kita start sebelum Ramadan. 5 hari sebelum puasa start dah mula macam. Pasal apa kami nak khatam Ustaz? 7 puasa. 7 puasa nak khatam. Lepas tu tak baca dah. Lepas tu sibuk pasal apa? Biasa sibuk pasal kuih raya, kan? Baju raya. Semua lah tu. Sampailah lagi hantu raya. Kan? Masya Allah. Jadi semua tu. Jadi dalam bab ni, jangan, mana ada apa? Kita baca Quran, tadarusnya mana apa? Tadarus mempelajari Quran. Jangan linggan khatam. Kan? Jadikan seorang nanti seorang khalifah dalam satu grup tu yang reti dalam kesalahan bacaan Quran. Hingga ketika mana kita salah baca Quran, kita boleh dia tegur. Macam tu. Kan? Sakan boleh. Oh, tu dia. Tak ada pahala bacaan Quran di bulan Ramadan, tak ada. Pahala baca Quran macam biasa, tapi bukan pahala Quran. Baca Quran pada bulan Ramadan kan lain kan. Pahala baca Quran pada bulan Ramadan, pahala sunat-sunat tu kira wajib. Tapi kalau kita kira sebelum tu, maknanya khatam kita bukan kira khatam di bulan Ramadan. Kan? Orang yang selalu linggan ni, tak perlu linggan pun kan. Kita baca Quran takat mana kita mampu, grup kita mampu. Baca semuka sehari. Semuka sehari seorang kan. Seorang sehari pula. Seorang tu kan. Satu juzuk kan. Tak ada masalah. Janji apa dalam bulan Ramadan tu, kita tadarus, mana ada apa, mempelajari Al-Quranul Karim. Jangan duk sok ciligan dah kan. Nak khatam, lepas khatam buat apa? Bukan sambung balik pun. Nak khatam dah stop. Lepas tu sibuk benda lain. Buat kuih raya, macam
baju raya lah, pilihan balik kampung lah, Masya Allah. Kan? Jadi kena kita jangan buat macam tu. Tu nafsu semua tu, bisikan setan. Jangan layan. Maknanya apa? Ramadan kali ni kita azam apa? Kita belajar. Kan? Belajar. Belajar tafsir Quran. Mempelajari makna Quran. Kan kalau tadarus baca Quran kan? Oh, Quran Ustaz kami ada masa dah mempelajari makna Quran. Belajar makna Quran. Lepas tu makna tafsir Quran. Ambil tafsir Ibnu Katsir yang pendek-pendek tu kan. Belajar tafsir Quran yang kita baca. Yang itulah lebih bermanfaat. Sebab hidupkan Ramadan dengan Quran Karim. Dan Quran semua. Al-Quran bacaan dia dan ilmu Al-Quran masuk ke semuanya. Masya Allah. Kalau kita takut apa? Jangan cara membayarkan kelas. Dia tak boleh banyak-banyak. Buat sejam, 30 minit. Macam tu. Lepas tu rehat. Kalau kita main terus, kita balun sampai 3 jam. Hari tu je. Lepas tu esok tak main ya. Tak main dah, betul tak? Kan? Kita sekali pertemuan, kita buat 3 jam. Orang tak mau lah. Kan? Main sejam, 30 minit. Kan? Contoh kita habiskan satu muka. Saya habiskan separuh je, 3 ayat. Kita maknakan makna-makna dia. Masya Allah, asyik kaji tu. Dan berterusan. Nama-nama dia mengaji berterusan istimrariyah. Kan? Tak sama dengan mengaji apa? Mengaji sekali ya, lepas tu tak mengaji dah. Kan? Jadi, balik kita kepada tajuk kita. Sebab tadi, wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Jadi sila. Ya. Ambil sambung. Teruskan. Sebab tiada tuntutan kita khatam Quran pada Ramadan. Tiada tuntutan ataupun tiada kewajipan kita kena habis 30 juz Ramadan, tidak. Ada tuntut tak ada. Yang ada ialah bacalah Quran tadarus pada waktu Ramadan. Sama ada kita khatam ataupun tidak. Kalau khatam tu terbaiklah. Kalau tak khatam kita kena sambung macam bacaan kita terus hari-hari. Macam kita baca hari-hari itulah. Baca wirid macam kita baca sehari semuka, setahun dapat juga khatam. Tidak? Ya, sehari selai. Setahun khatam juga, kan? Lepas kita sembahyang subuh, baca selai, kan? Lama-lama boleh juga khatam. Mana ada macam tu lah. Tapi dalam bulan Ramadan kena naikkan sikit. Jangan macam tu juga. Kena kita naikkan. Mana ada apa? Tambah sikit. Yang siapa yang baca sebelum Ramadan dia baca semuka, tambahlah 3 muka, 4 muka, kan? Kat siapa yang baca Ramadan ni baca seorang-seorang, buat tadarus. Tadarus ni apa? Halaqah. Kita baca, orang lain dengar. Dan sama-sama baca. Lepas tu kita salah orang siapa yang tegur kita, kan? Jadi kita kena baca. Kita kena baca seorang, yang lain dengar. Baca semuka, kan? Semuka. 10 orang apa? 2 kali ya, dah sujud. Dah 2 kali pusing, sujud dah. Dah sujud. Sadaqallahul azim. Esok pula. Kan? Esok main sujud setengah. Selalunya apa? Mula tu semangat sikit tu. Lepas tu nak lalah tu, mulalah, kan? Mula tak larat dah. Pasal apa tak larat? Sebab fikiran banyak dah. Kan? Fikir macam-macam dah ni. Kan? Masya Allah, kan? Nak fikir pula saya tempah baju raya tak siap-siap lagi ni, macam mana ni? Jadi dah raya dah, kan? Wah, kita pun tak tahu raya ke tak. Kita pun sampai hidup kita raya ke tak, kan? Sibuk kita pasal kita tempah baju dah, kan? Masya Allah. Ada apa soalan? Terpulang. Tapi terbaiklah, kan? Terbaiknya kita 10 orang satu grup. 10 orang satu grup. Sebab apa? Sebab pusingan itu cantik. 10 orang segrup, mana dia apa? 2 kali pusingan. Kita tusuk. 2 kali pusingan. Dia taklah banyak sangat kita nak tunggu. 10 orang. Lepas tu satu grup pula 10 orang. Tapi kena pastikan. Waalaikumsalam. Okay, tadi mana ada? Mana dia 10 orang tu satu grup.
Kita ada berapa orang? 30 orang. 3 grup lah. Tapi pastikan setiap satu grup ni ada khalifah yang memimpinnya, yang membimbing lah kira. Kalau ada yang silap, jangan satu grup tu semua tak betul. Jangan satu grup tu semua yang bacaan dia tu sama je, kan? Jadi ada satu grup tu, satu orang yang menegurnya. Tapi kalau sama-sama tak erti, agak-agak anggur je lah. Kan? Yang salah pun, terus je lah. Kan? Salah pun terus je lah. Jangan macam tu. Sebab tadarus tu, bacaan Quran kita, dalam tadarus benda tu, dia pahala dia lebih. Tak sama dengan baca biasa. Sebab tadarus ni kita belajar, mempelajari Quran. Mengingatkan yang ni salah, yang ni betul. Nama dia tadarus, mempelajari. Itulah pahala lebih tu. Tapi kalau kita biar macam tu saja, tak dapat lah. Kan? Tak dapat. Jadi itu nama dia tadarus Al-Quran. InsyaAllah. Ada apa soalan lagi? Pak tadarus pula ni. Kita bukan berhati. Kita ni kajian kita berhati. Mainlah tadarus pula. Sila. Nah. Ya. Boleh? Terpulang kesepakatan. Yang nampak macam lambat sangat baca tu, bagi di semuka ya. Kan? Yang dah laju baca tu, yang cantik macam ni, bagi 2 muka. Boleh? Nama dia apa? Sesuai hak dia. Yang hak lambat, bagi hak lambat. Kan? Yang hak dia cepat, dia baca hak cepat. Bagi 2. Kan? Sekali lalu tu, bagi 2. Yang lambat tu, tengok, dia lambat dah. Tapi jangan pula yang lambat, dia tak mengaku dia lambat. Dia lari pula ni. Dia lambat baca, tapi tak aku mana saya tak lambat pun saya laju. Dia tak mau. Apa dia tak terima? Pasal apa saya baca semuka? Dia baca 2 muka. Kelahi pula. Tak jadi. Kan? Patut dia tadi sampai khatam 10 orang, dia khatam 5 orang tinggal. 5 orang ni mana? Dia kelahi, tak mau. Jangan. Quran ni menyatukan, bukan memecahkan. Quran ni menyatukan. Berlapang dada lah. Kan? Sebab itulah nanti seorang, kumpulan 10 orang tu, seorang ketua dia. Ketua kata apa? Ni lambat. Lambat lah, baca semuka. Yang ni cepat, baca 2 muka. Kan? Maka buatlah macam tu, hebat macam tu. Kena apa lah, lapang dada. Sebab kita baca Quran. Baca Quran, bulan Ramadan, Masya Allah. Kan? Hujan juga tu? Alhamdulillah. Itu imam lah. Masya Allah. Sikit lagi tu? Ambil dah? Sikit lagi, 6 minit lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang suka membicarakan aib orang lain yang tidak ada bukti dan saksinya. Ni peringatan. Orang yang suka menyebarkan fitnah, orang yang suka memfitnah orang lain, yang menceritakan kejahatan orang lain yang tak ada bukti dan saksinya. Mereka bahkan suka membesar-besarkan berita. Berita kecil, kes tu kecil je. Dia beritakan macam besar lah kira. Dibesar-besarkan. Sebab dalam kehidupan kita ni ada satu penyakit. Kesalahan orang lain walaupun kecil, kita anggap besar. Kesalahan kita, besar mana pun anggap kecil je. Itu tak betul tu. Sepatutnya apa? Kita melihat aib kita. Kita tengok diri kita ni, kelemahan kita. Jangan kaji kelemahan orang lain. Kan? Jadi jangan kaji kelemahan orang lain. Jadi, membuat cerita karangan agar orang-orang mendengar atau memberi perhatian lebih atau dengan tujuan tertentu. Itulah contoh manusia penghasut. Dia reka cerita. Kawan tu, tak ada buat pun, dia reka cerita. Tahu tak kawan tu, dia tu, Masya Allah. Dia buat macam betul cerita tu. Orang yang dengar pun percaya juga. Masya Allah. Penghasut. Orang yang penghasut ni, dia pandai, dia cerdik reka cerita. Dia reka cerita, dia buat cerita macam-macam. Kemudian apa? Dia sebarkan cerita tu. Seolah-olah kawan dia ceritakan tu, buruk sungguh. Maka orang pun menghina kawan tu. Kesian kan? Jadi orang yang seperti ini penghasut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan yang demikian karena Allah hendak menjadikan hasut syaitan itu sebagai satu fitnah. Syaitan ni menghasut.
Pasal apa Allah jadikan syaitan ini dan Allah jadikan dia boleh masuk? Jadikan Allah menjadikan dia sebagai cubaan, sebagai dugaan dan fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit kufur dan ingkar dalam hatinya. Orang yang ada penyakit di hatinya, maka syaitan bisik dalam hati, dia sambut dah. Dia sambut dah. Pasal apa? Penyakit tu ada dah. Orang yang berpenyakit hatinya, syaitan bisik dia sambut dah. Kan? Dan yang hatinya keras membatu. Hatinya keras membatu, syaitan bisik, dia terima. Hidayah membisikkan, kebaikan bisik ke atas dia, dia tak terima. Pasal apa? Hati batu. Dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Orang yang zalim ni, dia sentiasa berada dalam pertentangan dengan jauh daripada kebenaran. Kebenaran dengan orang yang zalim itu jauh. Maka dia tak mau menerima kebenaran. Masya Allah. InsyaAllah kita wanti atau sikit lagi sampai Pak Habib ni. Sikit lagi ni. Pak Habib sampai 14 tu. Di bawah tu. Oh, tajuk baru kan? Dalam suratul Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hammazim masya'in binamim. Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Ini hammazim masya'in binamin. Jadi dia suka apa? Buat reka-reka cerita, fitnah. Tujuannya apa? Nak memecahkan persatuan orang ramai. Orang bersatu dia tak mau. Orang berkawan dia tak mau. Orang bersaudara dia tak mau. Dia nak pecahkan orang bersaudara. Pasal apa? Penyakit hati itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin." Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi SAW, orang yang munafik ni, orang yang hatinya tadi penyakit, kan? Kalau mereka pun keluar bersama kamu, kalau keluar berperang bersama kamu, tidak akan mereka menambah kamu melainkan kerosakan saja. Orang munafik ni, walaupun dia duduk berperang bersama kita, duduk dalam pasukan kita, dia bukan menambah kekuatan pun, bahkan merosakkan saja. Itulah orang yang munafik ketika mana ada dalam kumpulan Islam, maka dia menjadi batu api saja. Batu api ke batu apa? Batu api kan? Batu api. Batu api kan? Batu api orang yang apa? Orang yang melaga-lagakan saja. Kan? Ketika mana dia berada di kumpulan Islam, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu. Dapat dah, dia masuk, orang munafik ini masuk dalam kumpulan Islam, dia hasut. Agar kita berpecah. Maka dia akan timbulkan suatu kes, maka dia akan besar-besarkan kes tu, kan? Maka dilagakan satu dengan yang lain, maka berpecahlah perkumpulan Islam. Sedang di antara kamu ada yang suka mendengar hasutan mereka, ada juga geng-geng yang suka dengar hasutan. Yang ni juga satu. Ada yang dia memang tak suka memfitnah, tapi suka dengar cerita fitnah. Dia dengar je tu, kan? Pendengar setia. Pendengar setia, kan? Orang pun menghasut, dia dengar pendengar setia dan dia percaya pula. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang dikerjakan orang, apa yang dikerjakan. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui siapa yang zalim tu. Allah mengetahuinya. Dan yang terakhir sekali, jadi banyak di kalangan manusia begini, pening kita bila dikerumuni manusia lalat begini, bising dengan hasutan dan fitnah yang tak terhenti dan tak mengenal letih. Masya Allah. Kalau ada macam tu, memang kita pening kan? Suka sangat nak fitnah orang lain. Dia tidak mau memuji kehebatan orang. Ketika mana kelebihan orang ataupun orang lain buat sesuatu yang betul, dia tak mau puji. Kan? Bahkan dia tutup benda yang betul itu. Maka dia mengatakan tak kena buat macam tu. Tak kena pula. Semua orang kata tak kena, dia yang kena. Tak tahu kena apa. Kan? Jadi ni tak kena, ni tak betul, ni tak betul. Yang betul siapa? Dia seorang je. Masya Allah, kan? Jadi inilah, moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat fitnah tadi kan. Sifat nazghun, iaitu menghasut.
Dan nazghun, satu sifat disebut dengan menghasut, membisikkan sesuatu kalau yang tak baik. Semoga Allah kurniakan kita sifat-sifat redha dan satu sifat yang tetap dalam hati kita, Allah, iman, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup dengan doa? Jadi kita berhenti muka surat 14. Oh. Ya. Ya. Jadi Al-Quran perintahkan kita, kalau kamu duduk di satu majlis, majlis tu majlis membawang, majlis tu majlis kata aib orang lain, kan? Maka fala taqudu ma'hum, jangan kamu duduk bersama mereka. Kalau kita duduk, kalau kita tengok kan, majlis tu dia memperlekehkan agama, kan? Memaki hamun dalam bab-bab kebaikan. Jangan kita duduk dalam majlis tu, kan? Jangan kamu duduk bersama mereka. Lepas tu apa? Lepas tu kita berpaling, kita bersurai lah, kita jangan duduk situ, kan? Sehingga kan mereka tak cerita dah. Kalau kita duduk kan bersama dengan dia semangat dah cerita. Dia semangat, dia fitnah orang lain. Dia fitnah tu, dia fitnah si fulan. Pasal apa dia semangat? Sebab ada pendengar. Kalau kita tak dengar, adakah cerita seorang-seorang? Seorang kata gila, kan? Kata ni gila. Dia takkan sembang dah, kan? Jadi kalau dia tu, kalau kita dengar cerita, tapi kalau dia telefon kita, macam mana Ustaz? Kan? Macam mana nak tutup? Beritahu je, Assalamualaikum, saya ada kerja lain. Assalamualaikum, saya ada kerja lain. Macam tu ya. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh kita huluk perkara-perkara yang batil. Kena kita bertegas dengan perkara yang batil. Kalau yang tak dibenarkan agama, dah stop tu ya. Kan? Tak perlu kita dah, dia ni tak sakit hati, dia tak sakit hati, tak sakit hati. Kalau benda tu benda batil, dah minta maaf. Saya ada hal sikit tu. Mana kita tolak dengan betul. Kan? Saya ada hal sikit. Minta maaf tu. InsyaAllah kita sambung balik masa-masa ada, insyaAllah kita balik. Macam tu. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Kan? Ada soalan tak ada baik? Dah. InsyaAllah kita sambung kajian kita pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terpulang. Nak, saya tak ada masalah. Nak buat pun saya pagi sana, pagi pukul apa? Sebab di sana pagi pukul 8.30 hingga ke 9.30. Sebab depa di sana depa awal kan. Terpulang sebab terpulang kan. Jadi mana ada apa? Terpulang kesepakatan kita lah kan. Yang mana yang baik yang baik macam tu. Bincang kan. Lepas itu beritahu mana elok dia kan. Sebab kita ada lagi kan, sekali lagi. Sebelum puasa kita ada sekali kot. Minggu pertama kan. Ya, insya-Allah. Hari Ahad. Pagi Ustaz. Kalau hari Ahad sama juga pagi. Macam tu ya, pukul apa? 10 juga. Pukul 10 juga. Pukul 10 juga. Ahad cantik. Sebab hari Ahad tu tak ada sanad. Takut hari lain ada sanad. Lepas ni ada sanad. Ya. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Ahad kita tukar ke Ahad. InsyaAllah. 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 Ya. Tak ada sebab hari Ahad tak ada sanad. Hari Ahad kita tukar dengan hari itulah wajah-wajah di akhirat. Yang saya bagi tahu yang grup. Wajah-wajah akhirat ni apa? Bagaimana keadaan kita akhirat esok, muka-muka kita ni. Itu di akhirat. Itu kita kaji dalam satu Ramadan tu semua. Kan? Jadi insya-Allah. Kemudian satu lagi program bulan 4, siapa penghujung bulan 4 lah kot kan. Hari raya tu tapi dah dah kan. Siapa yang nak ikut join ke Aceh. Saya buat program ke Aceh. Grup
4 hari 3 malam. Saya hantar lagi ke apa? Ke Asimah. Saya hantar lagi. Lagi. Post kat grup tu. Mana Kak Asimah? Ni ya. Tengok dalam masa kita WhatsApp. Lagi saya hantar. Post dalam grup no. Insya-Allah. Kita baca doa dulu. Ya, penghujung bulan 4. Sebab dua trip. Satu pergi trip masjid Sungai Limau. Trip tu yang tu penghujung lah. Kita pun sama juga tapi tak sama hari. Kalau boleh sebab yang tu dah ada orang dah nak cukupkan saja. Trip kedua. Trip pertama depa trip kedua. Ada orang dah tapi tak cukup lagi. Tak cukup lagi dalam 10 12 orang macam itulah. Tak cukup lagi. Ramai lagi. Insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Welcome.